Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sahib hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita kembali menyambung pengajian kita pada muka surat 2 pada baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Syahdan. Syahdan yakni tambahan kata. Jadi kita ni dah masuk pada pembahagian yang pertama daripada kitab Bidayatul Mubtadi ni, yang mana kemarin dia dah sebut dah ke kita. Dia akan membahagikan kepada dua kising, dua pembahagian. Yang pertama bahagian berkaitan dengan iman, bahagian yang kedua berkaitan dengan Islam, kemudian dengan khatimah. Syahdan adalah pertama yang diwajibkan oleh syarak. Oleh syarak yakni oleh undang-undang agama. Syarak ni undang-undang. Kalau kita letak alif satu lagi di tengah-tengah tu syari', dia jadi tuai bagi undang-undang. Tuai bagi undang-undang ni Allah dan Rasulah. Tuai bagi undang-undang Allah, iaitu pada hakikinya Allah. Lepas tu kita kata juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebagai tuai undang-undang atas jalan majaz, atas jalan majazi. Adalah pertama yang diwajibkan oleh syarak, yakni oleh syari' lah. Tuai bagi undang-undang ni dia wajibkan pada kita atas tiap-tiap mukallaf. Bila kata atas tu kita reti dah hukum taklifi. Sebab tu mukallaf ni maksudnya siapa dia mukallaf? Iaitu man kullifa bi hukmi syar'i. Mereka yang diberatkan ke atasnya hukum syarak. Jadi orang yang diberatkan ke atasnya hukum syarak dipanggil ke dengan mukallaf.
wajib oleh syarak atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Jadi hak tidak mukallaf tu tak diwajibkan lah. Hak mukallaf ni syarat-syarat dia tu orang yang akil, orang yang berakal. Lagi pula dia ni baligh, sampai umur, bahasa kita sampai umur. Baligh ni dia banyak cara. Di antaranya dengan sampai umur 15 tahun hijrah. Maka dia tu dipanggil ke orang yang baligh. Tapi kalau sebelum 15 tahun tu, kalau dah dia keluar air mani ataupun kita panggil dengan ihtilam, mimpi, bermimpi di sini dengan keluar air mani lah, ataupun keluar darah haid, maka dia panggil baligh dengan cara bermimpi, ataupun baligh dengan cara keluar darah haid. Dia 2-3 cara tu sajalah baligh seseorang ni. Jadi yang pertamanya dia tu mesti orang yang berakal, yang kedua dia tu mestilah orang yang baligh, yang ketiga dia tu ada panca indera. Panca indera lagu mana? Sama ada dia tu ada pendengaran ke ataupun dia tu ada penglihatan ke. Ni kalau kata masa kecil lagi dia tu penglihatan tak ada, pendengaran tak ada. Jadi dua panca indera ni lah hak sumber bagi nak mendapatkan ilmunya. Tak ada dua-dua daripada kecil lagi, maka dia tu tak dipanggil ke mukallaf. Tapi kalau dua-dua ni tak ada ketika mana dia dah besar dah. Dia dah besar dah, baligh dah dia, baru tak ada. Tu dia dok berdosa lah. Sebab apa? Kecuali dia. Sebab apa dia tak belajar awal-awal lagi hak berkaitan dengan hak wajib atas dia. Ni akil, baligh, kemudiannya dia tu ada panca indera ataupun penglihatan. Penglihatan atau pendengaran. Yang keempatnya sampai seruan. Jadi maksudnya kalau dia saat ni tu ada dah 2-3 tapi seruan berkaitan dengan agama ni tak sampai lagi pada dia, maka dia tu tidak dihukumkan dengan mukallaf, iaitu tidak dihukumkan dengan orang yang diberatkan ke atasnya hukuman syarak. Tak hukumlah. Baik. Tiap-tiap orang yang mukallaf itu wajib apa? Mengenal. Ni hak bagi wajibnya. Kena kenal, kena belajarlah. Tak belajar nak kenal lagu mana? Mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ni kalau kitab-kitab mana pun kita gitulah cara dia. Sebab yang ambil daripada kitab hak Arab. Wajib atas mukallaf mengenal sifat yang wajib bagi Allah. Wajib kedua, tapi wajib yang pertama tu dia panggil wajib hukum taklif. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Wajib yang kedua ni dia panggil wajib hukum akal. Wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah. Mana wajib, sifat wajib pada hukum akal? Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang akal tak tasawur, tak terupa kata benda tu tak ada. Seperti Allah. Allah ni akal tak terima kata tak ada. Maka dia panggil adanya Allah tu wajib pada hukum akal. Tak ada Allah tu mustahil. Ni. Adapun ada kita tak ada kita ni hukum akal kata harus. Jadi di sana kita kena ada sikit tu. Tuhan tu zat hak wajib ada. Ni. Kau Arab sikit wajibal wujud. Kita jaizul wujud. Harus saja ada. Nak ada pun boleh terima, tak ada pun boleh terima. Jadi nak ayat katanya kita kena bezalah hukum akal dengan hukum taklifi. Hukum syarak saat ni. Dan wajib juga pada hukum taklifi ni kita kena barang yang mustahil atasnya atas Allah. Barang yang tu iaitu sifat lah. Sifat. Sifat ni kita sebut dah kemarin. Maqama bi ghairi, benda yang ada pada benda lain dipanggil ke sifat. Sifat ni benda yang ada pada zat. Dan ni dia panggil atah lah. Wajib, sifat yang wajib bagi Allah
Dia wajib juga kena kenal sifat yang mustahil atas Allah. Duk belajar apa sifat mustahilnya supaya kita tanzih, bukan kita i'tiqad. Tanzih ni maksudnya kita sucikan Allah Taala daripada sifat tersebut. Bukan nak i'tiqad dak, bukan nak pegang kata Tuhan tu lemah dak. Nak mensucikan Allah daripada sifat kekurangan tadi. Kalau kita boleh hak misal kata ngaji benda yang membatalkan bagi solat, benda membatal bagi puasa, bukan nak buat, lepas tu mengaji apa? Tujuan supaya kita hindari perbuatan tersebut, kerana bila berlaku benda membatalkan sembahyang, benda membatalkan puasa, maka solat dan puasa kita dibatal. Jadi kita belajar benda membatalkan solat, puasa, haji dan sebagainya dalam kitab fiqh tu supaya kita cermat, supaya tak berlaku, bukan nak buat. Dan barang yang jaiz padanya pada Allah. Nyonya tu kembali pada Allah belaka. Ni kaedah cara kita jawi, tak reti nahum sorah gapo gak, nak jaga domel pun tak reti, susahlah. Sebab tu setengah ulama kita lah, dia kata Arab dengan Jawi ni susah jawi. Dia kata susah jawi pada Arab. Sebab Jawi ni dia domel dia tu, nyo tu kita tak tahu muzakkar ke muannas. Tapi kalau kita Arab, domel dia tu kita boleh beza dah. Ha ke hu ke, jadi kenal dah domel muzakkar ke domel muannas. Ni. Pendek katanya kita gapo pun susah lah kalau dia tak reti. Kalau dia reti mudah berlaku. Tu nanti insya-Allah kita naik tangga-tangga lagi biar reti mahir lagi kitab-kitab hak lebih tinggi. Dan barang yang jaiz padanya pada Allah, demikian lagi wajib pula atas mereka itu siapa dia? Mukallaf, mengenal seperti yang demikian pada hak segala nabi yang mursal. Mursal ni maksudnya nabi hak diutuskan. Mana? Kena kenal lah sifat mana wajib, hak mustahil, hak aruh di nabi, wajib juga. Inilah orang panggil sukata yang wajib kita belajar dalam ilmu tauhid. Sukata tu. Maka setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Ta'ala itu, maka setengah daripada segala sifat, maksud kata sifat hak wajib di Allah banyak. Jangan kata 20 saja. Sifat wajib di Allah tu banyak. Kullu kamali yaliku bizatihi. Tiap-tiap sifat hak sempurna, hak layak bagi Allah, maka tu semua sifat Allah. Berapa banyak? Tak hingga. Tak hingga tu siapa dia saja tahu. Allah Ta'ala saya tahu kesempurnaan bagi dia saat ni. Lepas tu hak kita ditaklifkan, diberatkan ke atas kita hanya beri kenal 20 sifat saja. Hak kita dok mengaji tu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Hingga akhirlah. Dia wajib kita kenal 20 sifat tu atas pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Orang panggil pendapat yang masyhur murid bagi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang menghukum ke kita memadai reti 13 sifat saja. Inilah kau hak kuatnya. Cuma hak suhunya 20 sifat. Paling tidak atas Asy'ariyahnya tahu 13 sifat. Mana lagi 7 sifat lagi? 7 sifat lagi tu sifat maknawiyah yang mana pada dah atas kita dengan beriktikad hak ma'ani, hak kita belajar sifat ma'ani, kudrat, iradat. Bila kita kata Tuhan tu kuasa, Tuhan tu kehendak, berkuasa berkehendak, maka ada dah di situ keadaan Tuhan yang berkuasa yang berkehendak. Jadi atas pendapat Asy'ariyah kau hak kuatnya pada dah belajar reti 13 sifat. Tapi kau Imam Abu Mansur Maturidi, Imam mazhab Maturidi ni,
Dia kata sifat hak 7 belakang sifat maknawiyah tu kena mengaji suku pula. Dia tak masuk dengan makni tu. Sebab apa? Sifat hak belakang ni sifat hal. Ni kelakuan. Jadi tak apalah, biar kita reti dulu sikit sebanyak situ tu. Cara ngaji ni, cara ngaji bidayatul mubtadi lah. Bukan apa nama ni, hak muntaha dah. Ni hak bidayah, hak permulaan. Jadi kita sebut satu-satu biar kita jelas satu-satu perkara saat ni. Dan barang yang jaiz padanya, demikian pula hak wajib kita kena tahu pada hak segala nabi yang mursal, maka setengah daripada segala sifat, setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, iaitu 20 sifat. 20 sifat jah hak wajib kena tahu. Kalau orangnya sifat Tuhan ada berapa, jangan jawab dulu. Kalau jawab kata sifat Tuhan ni ada 20, jawab kata tak reti lagi lah tu, tak lepas lagi lah tu, tangga wajib ngaji. Lepas tu jawab sifat Tuhan ada berapa? Banyak. Lepas tu 20 tu hak wajib tahu secara tafsil. Sebab tu kita beriman pada Allah ni dua. Pertamanya beriman secara tafsil, yang kedua beriman secara ijmalan. Ijmalan maksudnya kita beriman secara umum. Mudah kita kata secara umum. Lagu mana? Iaitu kita pegang kata di Allah ni segala sifat kesempurnaan, maka tu semua sifat Allah. Tu orang panggil beriman secara ijmal. Hak mana sifat-sifat hak tak ayat tu semuanya bukan sifat Allah. Gitu, iman secara ijmali. Ada pun iman secara tafsili, kita kena reti satu-satu tentang sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh alim ulama kita, yang mana wajib sifat ni ada di Allah Ta'ala, yang mana wajib atas kita kena reti satu persatu. 20 sifat. Yang pertama wujud. Apa maksud wujud? Artinya ada. Wujud ni ada, bukan dengan ba, dengan da. Wujud. Pertama-tama daripada 20 sifat tu sifat wujud. Baik, cuba kita perhati sikit di sini. Berapa banyak-banyak sifat, ulama mari letak sifat wujud ni nombor 1. Bapa tak letak bilangan yang kedua, yang tiga, yang keempat? Jawab katanya, kerana kita nak faham sesuatu sifat yang lain, kita terlebih dahulu kena faham kata Tuhan ni ada dulu. Kalau kita tak faham lagi dengan adanya Allah, bagaimana pula kita nak reti dengan kudrah, iradah, ilmu dan sebagainya? Jadi yang pertama sekali kita kena faham dulu adanya Allah, barulah kita boleh nak pergi mendalami lagi tentang sifat salbiyah, ma'ani, maknawiyah dan sebagainya. Wujud artinya ada. Yakni apa maksud dia? Wajib kita i'tikad. Wajib kita i'tikad ni wajib hukum syarak. Maksudnya kalau kita i'tikad dapat pahala, beriman dapat pahala. Tak i'tikad berdosa, kupu lagi berdosa. Ni berdosa lagi kupu. Ni yakni wajib kita i'tikad. Kita sini siapa? Mukallaf lah. Sebab tu kita bawa dah siapa dia mukallaf, apa syarat-syarat kata seorang itu mukallaf. Jangan pula lepas pada ni kalau orang tanya kita mukallaf tu siapa, kita pun kira Islam, akhir balik. Tu jawab kata awal lagi dah, kita ni tak berhenti. Tapi ke Islam dia bukan ukuran mukallaf. Hak tu masalah syarat wajib semaya, puasa. Nak boleh kita kata ataupun syarat sah Islam, boleh lah. Ada pun pada masalah nak dihukumkan mukallaf, dia tu Islam kata Islam, semua panggil mukallaf.
Kalau kita kata Islam tu syarat bagi kita mukallaf, kalau kita orang kafir tak ada paksa atas dia nak pergi kenal Tuhan. Sedangkan tekanan di atas nak kenal Tuhan, nak kenal agama ni, semua orang. Hak mana dia tu orang hak cerdik, boleh mikir, maka dia tu dipanggil mukallaf. Ni. Kali kadang kita dengar agak demo ayat kata Islam. Islam bukan syarat bagi nak hukum seorang tu mukallaf atau tidak mukallaf. Tu kita kata kita kena mengaji daripada hak asal ni. Mengaji daripada hak asas. Kalau kita tak mengaji hak asas begini, jadi susahlah kita. Ada setengah-setengah sahabat gitu tanya. Tanya ustaz, ni ada soalan dia mau tanya ni. Adakah dengan kita ni dapat ijazah di dalam universiti, tak kira lah luar ke tempat ke, adakah dengan kita dapat ijazah saat ni tu, kita saat ni tu kira ada kelayakan dah nak mengajar. Ni soalan tu. Ada demo komen gitu. Jadi kita tak si nak balas komen lambat. Ni banyak nak hurah. Jadi yang pertama sekali, sebelum kita kata orang ada ijazah ni layak ke tak layak mengajar, yang pertama kita kena tengok dulu. Dia nak kira layak tak layak ni bukan ukuran ada ijazah tak ada ijazah ke mana dak. Ukurannya dia ni reti ke dak benda hak nak kena mengajar. Lepas tu pertama sekali benda hak dia kena reti, hak asas sekali ialah ilmu fardu ain. Nak mengajar boleh, tetapi biar dia tu lepas dulu ilmu fardu ain di dia. Kemudian yang ambil takhasus bahagian mana, ikutlah. Bahagian lurah ke, bahagian tafsir ke, hadis ke, apa, ikutlah takhasus dia tu. Secara khusus pengajian dia pula. Tetapi yang paling asas sekali dia kena reti hak ilmu fardu ain. Mana ilmu fardu ain? Hak kita sebut dah lah. Tauhidnya, fiqhnya, tasawuf, kena tahu hak-hak yang wajib kena reti. Baik, sekarang ni bila kata dia tu dah ada dah kefahaman yang jelas tentang ilmu fardu ain, maka dia tu ada kelayakan dah nak beroyak kok orang. Tapi biar jelaslah dia tu reti dah betul pada fardu ain. Cuma hak tu lebih patutnya bila diizin oleh guru, hak tu sepatutnya. Tak, bila diizin oleh guru, maka layak dah atas dia sebab guru tu yang nilai. Baik, sekarang orang dapat ijazah layak ke tak layak nak mengajar, tengok situlah. Sebab maaf kita kata, tak kira lah orang dapat ijazah kod pondok ke, kod universiti ke, maaf kita kata. Terkadang, bukan semua, terkadang ada orang yang dah ada siji, ada ijazah dah, tetapi di dalam bahagian ilmu fardu ain ni pun ada juga hak tak lepas. Tak lepas lagi mana ni? Di antaranya duk tanya sifat Tuhan, jawab 20. Apa tu lagu mana nak mengajar orang? Tak. Hak asas ni kita tak boleh lagi, tapak ni tak boleh. Lepas tu kita nak gaya kat orang lagu mana? Ni banyak. Lepas tu macam mana dapat ijazah tak ijazah? Kadang-kadang hak soalan hak masuk dewan periksa. Kau bukan hak asas ni. Dia mau nanya bukan hak ni, dia mau nanya hak lain dah. Hak tinggi-tinggi dah. Tapi maaf kita kata bukan semua, ada segelintir yang mana hak asas dia tak faham, hak tinggi-tinggi hak besar tu mungkin kerana hafalan dia hebat dan sebagainya, cara menjawab soalan pun pandai molek, maka dapat kuliah ni. Jadi tu benda. Kita kena tilik dululah diri kita ni, adakah kelayakan di atas kita saat ni tu atau tidak. Tengok dulu hak asas ni lepas ke tak. Asas lepas, ada dah orang panggil kelayakan nak mengajar sekadar kita pandai, sekadar kita tahu. Buat saya ni, saya tidak mengajar, saya hanya orang panggil bermuzakarah, kita tukar-tukar ilmu. Tolong baca-baca saja. Kalau ada salah, tu kena betul lah. Ya sebab tu kata guru kami, mengajar ni orang lain ni tak ada dah tahap mengajar. Sebab apa? Ilmu kita lah, ilmu kita ni lemah sangat. Orang-orang dulu tu mungkin nak ada lagi tahap keilmuan yang boleh kita kata mengajar. Hak kita sekarang ni nak ada tahap tu jarang nak ada. Baik, wujud
ertinya ada, yakni macam mana? Wajib kita iktikad, kita pegang ke dengan hati bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat ada, ya Allah. Tak usah mana kita pegang kata Tuhan ni ada. Agak semua orang pegang dah. Ada tu lagu mana pula orang pegang ada tu. Supaya kita pun ada, Allah Ta'ala pun ada. Lepas tu beza kat mana ada kita dengan ada Allah. Kita sebut dah tak ada. Kalau perasan atau tak perasan, mana ada Allah wajibal wujud. Ada kita tak tangga wajib. Kita ni ada duk tangga jaiz, mungkin, harus sahaja. Maksud kata kalau tak ada pun diterima oleh akal. Adapun Allah ada dia ni tak diterima oleh akal kalau nak kata tak ada. Siapa hak tu? Baik, bersifat ada, ia Allah, dan tanda ada itu ia kena ada dalil lah ni. Setiap daripada sifat-sifat Allah ni biar kita kena ada dalil, supaya apa? Dalil ni hujah kita, alamat kita nak kata Tuhan ni ada, supaya kita ni terlepas daripada tangga taklid. Taklid ni lagu mana? Ikut orang dengan tak tahu gapo, membuta tuli. Tak. Orang kata A lah, orang kata B lah. Dalam bidang fiqh wajib taklid bagi kita tak tanggung mustahil. Dalam ilmu tauhid haram kita nak taklid. Tak boleh. Nak taklid, nak ikut boleh pada awal-awal mula pengajian. Tak reti gapo tok guru kata kita boleh. Tapi bila dah pandai kita sendiri kena cari pembuktian. Oleh kerana itulah masalah orang yang taklid di dalam ilmu tauhid ni berkhilaf ulama. Sama ada orang ning kafir ke fasik. Orang kata Allah Ta'ala ada. Mana hujah awak? Tu ustaz tu kata, tu cikgu tu kata, ayah kata Tuhan tu ada. Orang gini ni ulama duk khilaf. Yang ni kalau tak sampai tahap kafir duk tangga fasik. Apa fasik? Orang Islam yang berdosa. Orang fasik orang Islam berdosa. Sebab itulah kita kena widalami. Orang tanya COVID ni gapo? COVID ni ada. Mana dalil kata ada? Orang tu kata, orang tu kata. Tu tak apa. Tak tahu pembuktian COVID ni ada tak ada masalah. Tak jadi bawa pada rasa akidah ke berapa. Adapun tak kenal ke dalil tanda alamat Tuhan ni ada, pembuktian diri kita tak erti nak beroyak. Jadi orang panggil akidah kita tu hak ulama dok kata kafir tu sebab tak berapa nak kukuh. Ya bila kukuh ni maksud katanya kita sendiri tak ada dalil. Sebab tu makrifat ni maksud katanya kita jazam dengan benda sebenar, dengan ada pembuktian, dengan ada dalil. Dia tak ada dalil tu jadi orang panggil tak makrifat betul lagi lah. Jadi baik, mana dalil dan tanda ataupun dalil hujah adanya itu, yakni Allah baharu sekali ala ini. Dalilnya ala ni baru. Mak tahu mana ala ni baru sebab ala ni berubah-ubah. Al-alamu mutaghayyir. Allah ni berubah. Dia terima perubahan. Air di laut dia terima perubahan. Daripada duk bergerak tak berhenti-henti tu, bila kita ambil cetung tengok berhenti ke tak berhenti. Batu keras kong tu tak bergerak mana. Cuba kali kita pekong, kita lepak dia, bergerak tak? Bergerak juga. Maksudnya benda alam ni dia terima ke perubahan. Dekat sekali kita ni lah. Daripada kecil semakin tua. Jadi itu orang panggil alam ni berubah-ubah. Bila kata berubah-ubah, dia kena ada orang yang mengubah. Kalau contoh kita kata pen ni duduk bawah meja, tiba-tiba di atas meja tanpa ada orang yang mengalih, boleh terima ke tak? Tak boleh terima. Jadi menunjukkan ada orang yang mengangkat dia letak atas meja saat ni. Itu orang panggil dalil kata alam ni baru. Sebab takut ada orang tanya, mutahum mana kata alam ni baru? Kita berjawab, sebab alam ni berubah, terima perubahan. Bila terima perubahan maksudnya ada orang yang mengubah. Apa dia mengubah? Allah Ta'ala. Dan mustahil ia Allah tiada.
Mustahil Allah Ta'ala tiada. Bila dah kita cerak dah Allah Ta'ala ni ada, Allah ni tak boleh ada sendiri dia, tentu kena ada jada, mustahilah Allah Ta'ala tiada. Kerana ilah dia alasannya. Jikalau tiada Allah Ta'ala, nescaya tiada wujud alam ini. Tak ada lah alam ni. Sebab tu ada babo apa nama ayah diske kalau dia mau kata rahimahullah taala, dia teka, dia buat teka-teki, dia berteka dia buat teka-teki, dia tanya, kalau katalah Allah ni tak ada, mana dalil atas adanya Allah? Comel soalan. Sekarang ni kita kata Allah Ta'ala ni berdalil ke dengan Allah ni ada. Baik, sekarang ni kalau kata Allah ni tak ada, kita semua tak ada belaka. Mana dalil pembuktian kita kata Allah Ta'ala ni ada? Susah juga nak jawab tu. Kalau tak celika dia akan nak mikir. Jawab katanya tak wajib kepada dalil dah lah. Nak. Bapa kata tak wajib pada dalil? Wajib kita kena tahu dalil kata ada Tuhan, sebab kita ni mukallaf. Bila mukallaf kita kena tahu adanya Allah dengan dalilnya mana supaya akidah kita ni kuat. Sekarang kalau semua tak ada, kita pun tak ada, ada kewajipan lagi nak cari ke dalil? Tak ada kewajipan dah lah. Ni tak perlu tanya dah mana dalil, tak perlu dah. Ni dan sesat situ kita ringkas-ringkas tak nak pandai mana. Dan kidam artinya sedia. Ni masuk pada sifat salbiyah. Apa dia sedia? Yakni kita faham kepada tidak ada mula bagi Allah. Tidak ada mula telah dia panggil sedia. Yakni wajib kita iktikadkan. Wajib ni tak boleh tak pegang, wajib kena pegang. Kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu telah sedia adanya Allah. Ada dia tu sebelum ada sesuatu. Mana sebelum ada sesuatu? Sebelum ada arash, sebelum ada kursi, sebelum ada Allah. Dia dua perkara saja dia panggil Tuhan, Khalik tu satu, yang kedua makhluk. Khalik dengan makhluk. Jadi adanya Allah ni kita kena pegang sebelum ada sesuatu. Sebelum diciptakan ruangnya tepat ni, apa ni? Sebelum dibuat apa-apa sekalipun, Allah Ta'ala tu ada dah. Ni duk tanya Tuhan tu duduk mana? Tak kena lah. Duduk mana tu bertepat. Tuhan ni tak bertepat. Sebab bertepat ni wajib bagi makhluk saja. Allah mustahil bertepat. Apa? Sebab bawa pada lemah Allah Ta'ala kalau bertepat. Lepas tu hadis-hadis ayat tu ayat mutasyabihat, bukan ayat mukamah. Bukan ayat yang boleh kita pegang dengan zahir dia. Tu ayat mutasyabihat tak boleh kita pegang dengan makna zahir. Pegang dengan makna zahir, rasuklah pegangnya. Tak sino orang panjang juga, nanti tengok ke depan dulu. Artinya sedia, yakni wajib kita iktikad, berpegang dalam hati kita bahawasanya sya'an, dia panggil nya tak kembali pada mana, bahawasanya Allah Ta'ala itu bahawasanya Allah ambil Allah terus dah telah Allah Ta'ala itu telah sedia adanya Allah sebelum ada sesuatu. Apa saja tak ada lagi. Kan Allah walam yakun syai'an. Adanya Allah tak ada baginya sesuatu. Kerana ia Allah. Apa kata ada Allah tak ada sesuatu? Patut Tuhan tak tepat. Tak tepat. Oh peliknya. Tak pelik. Bertepat tu hak peliknya. Ni orang tak faham lagi ni. Duduk. Sebab tu rasa akidah benda ni. Benda asah ni. Benda asah ia gamuk Tuhan kena tepat supaya kita. Tuhan tu bukan makhluk. Kalau nak kata pelik tak tepat, nak tanya Tuhan ni ada warna apa Tuhan? Wih teka sikit. Warna putih ke hijau ke? Oh Tuhan ni cahaya. Sudah hijau. Tuhan ni cahaya pula dah. Cahaya tu makhluk. Ni susah orang kita lon ni.
ni yang mengajar kitab besar-besar, nak mengaji kitab besar-besar. Tafsir, Masya Allah. Tafsir ni kalau kita mengaji cara pengajian sebenar lah. Bukan makan budak-budak tu. Tafsir ni makan orang tua dalam ilmu. Bukan tua pada usia, tua pada ilmu. Ni. Sebab benda dalam tu bukan benda apa surat khabar. Boleh kita baca, Covid ini berapa orang meninggal, Covid ini berapa orang kena sakit. Bukan gitu. Ayat Quran ni banyak sangat benda-benda, alat-alat yang kita perlu pelajari baru boleh faham. Supaya kata Covid ni lah. Ni kita orang awal tak reti. Orang doktor dia reti. Dia boleh boyak gini gapo sini. Sebab dia banyak alat dah dia duk mengajinya. Ni. Kita duk balas sama kita ya. Ni gini. Bagai dak tanya. Jadi maksudnya bui ke ahli dia lah. Tafsir saat ni tu bukan keahlian kita. Ni, kalau ilmu tauhid pun tak lempah nak pergi tafsir, tak pandai, jauh. Kalau baca tafsir juga, ngaji juga jadi koksi. Bukan tafsir jadi koksi. Inilah banyak ni orang panggil virus ni lah banyak yang berlaku di masyarakat kita sekarang ni. Dia nak pergi kitab susah. Dia tak say kitab ni pinipih. Dia kata dia tua dah. Dia kata dia reti dah. Ni susah. Ni boleh nak pergi ngaji tafsir, biar guru tu betul-betul keahlian. Lepas tu kita mengaji tak hak fardu ain ni. Tak apa. Tak tegah. Cuma biar kena cara ya. Kidam artinya sedia. Yakni wajib kita iktikad. Sebelum ada satu kerana ia awal yang tiada berpermulaan. Tuhan ni awal dengan tidak ada mula. Jangan kata awal dengan ada mula. Dah kata huwal awwal wal akhiru, Tuhan ada mula-mula. Lepas tu Tuhan akhir ada. Tidak gitu. Huwal awwalu dengan makna tidak ada mula bagi dia, bagi ada Allah. Wal akhir itu dengan makna baqa, tidak ada kesudahan bagi ada Allah. Awal yang tiada berpermulaan dan mustahil ia Allah baharu. Mustahil itu baharu. Seperti wujud alam ini dahulunya tiada, kemudian baharu ada ia alam ini. Inilah dipanggil baharu. Baharu ni mana? Dulunya alam ni tak ada. Alam ni maksudnya masih wallah. Benar selain Allah tu dipanggil alam lah. Ni. Seperti wujud alam ini. Dahulunya alam ni tak ada, kemudian jadi ada. Ni, panggil alam. Masih wallah. Dahulunya tiada, kemudian baru ada ia alam. Allah Ta'ala tak begitu. Sebab tu alam ni ada tarikh dia. Bumi ni ada tarikh dia. Berapa ribu bulan. Sebab ia bermasa dah. Cuma kalau hitung dengan tarikh ni enggak. Sebelum Masihi gapo tu banyaklah kena hitungnya. Cuma nak kata ada mula dia. Nak sambut hari jadi tu adalah. Sebab jadi dia tu bila berapa bulan tu ada. Kita semua ada permulaan kita. Apa saja ada permulaan. Bintang, bumi, malaikat, syaitan, jin, semuanya ada permulaan. Allah tak ada permulaan bagi adanya Allah. Dan baqa artinya kekal, yakni apa maksud kekal? Wajib kita iktikad, wajib kita pegang, wajib kita iktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Kekal ni maksudnya apa? Tidak terima binasa. Sifat salbiyah ni kan? Sifat salbiyah ni kita faham melalui ternafi barang hak tidak layak. Mana barang tidak layak? Kalau kata kidam, tak terima baharu, tak terima mula. Kalau baqa tak terima binasa, tak terima akhir, tak terima sudah. Akhir bagi ada dia. Tu baqa. Bahawasanya Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Jikalau sudah fana dan binasa sekalian makhluk ini sekalipun yakni Tuhan tetap kekal ada. Selama-lamanya jikalau tu dia panggil ghayah.
Jadi kalau ni ada makna royah, ada makna qaid. Qaid ni gantungnya. Kalau royah ni sehingga-hingga. Kita boleh cengnya kalau kita jawi gini, dia akan tulis sekalipun di belakang tu. Jikalau sudah fanuk dan binasa, fanuk dan binasa ni atau tafsir sajalah. Fanuk dan binasa sama makna. Sekalian makhluk ini sekalipun, yakni Tuhan tetap akan kekal. Kerana akhir bagi Allah ni tiada berkesudah sudah tak ada su. Dan mustahil ia Allah fanuk binasa ni. Mustahil ia Allah fanuk seperti seperti wujud alam ini. Kalau alam ni fana, Allah Ta'ala mustahil serupa dengan alam ni. Qala al-musannif rahimahullah Ta'ala, sikit lagi. Dan mukhalafatuhu lil hawadis. Ni sifat yang keberapa? Sifat yang keempat. Sifat yang keempat ni pada nisbah bilangan kiraan yang mudah kita nak faham. Tu deh. Sifat Allah tidak mari berturut-turut. Bukan kata ada wujud dulu, baru ada kidal, baru ada bakok, baru ada mukhalafah, baru ada qiyamuh. Tak gitu. Lepas tu berapa orang mari yang pertama, yang kedua, yang tiga, yang keempat baru mukhalafah ni. Nak suruh mudah kita faham, nak mudah kita sebut, nak mudah kita dalami. Hak tu saja. Bukan makna kata lepas ada kidal bakok baru ada sifat mukhalafah. Tak. Wajib kita i'tikad semua sifat Allah Ta'ala ni ada tu sedia. Ada Allah, ada dah semua sifatnya. Mukhalafatuhu lil hawadis, artinya bersalah-salah Allah Ta'ala itu bagi segala yang baru. Tak serupa. Inilah hak kita nak bahas tadinya. Kalau makhluk ni ada tepat, Tuhan tak ada tepat. Kalau makhluk ni berwarna, Tuhan tak berwarna. Kalau makhluk ni berjihad atas, bawah, kiri, kanan, Tuhan tidak begitu. Tu susahlah orang yang tak ngaji ilmu tauhid ni, dia tak erti situ. Sedangkan jelas dalam ayat Allah Ta'ala nyata, laisa kamislihi syai'. Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Ni tak lebih daripada apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang dihuraikan oleh ulama kita. Ni rasa pandai pelajar ni. Bersalah-salah Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu. Bapa? Kita tanya, buat soalan. Bapa Tuhan tak bapa tak mari dengan kata mukhalafatu lil makhluk. Bersalah-salah Tuhan dengan makhluk. Bapa mari kata bersalah Allah Ta'ala dengan benda baru. Tanda sikit sebab kalau kata makhluk khusus bagi benda yang ada. Kalau kata baru umum. Sama ada benda tu jenis benda yang ada ataupun benda yang amru iktibari yang kita faham saja. Tak serupa bulat bumi, sfera bumi. Tu bukan benda yang ada, hak tu benda yang kita faham saja. Faham saja. Ada bumi, ada dah bentuk dia. Supaya kita buat kitab, buat meja, siap benda tu, ada dah bentuk dia. Tidak kata nantilah kita buat suku dulu bentuk dia, tak siap lagi bentuk dia. Tidak begitu. Jadi biar kita faham molek situ. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah Allah Ta'ala daripada makhluk, daripada benda yang baharu. Mukhalafatuhu lil hawadis, bersalah Allah Ta'ala daripada benda yang baharu. Baharu ni sama ada benda tu yang dicipta ataupun benda tu benda yang amru iktibari. Benda yang kita faham saja. Dan mustahil ia Allah bersamaan bagi segala yang baharu. Itu hak mustahil. Mumasalatuhu lil hawadis. Mustahil Tuhan itu serupa dengan benda yang baharu. Seperti keadaan makhluk ini bertubuh, berbentuk, berjising.
dan bernyawa. Nyo tu ni titik 3. Jadi makhluk ni dia bertubuh, berbentuk, bernyawa. Allah Ta'ala mustahil. Dan bertempat. Tuhan tak. Atau Tuhan mati tak bernyawa. Tidak begitu sifat Tuhan tu hidup. Tuhan tu bersifat dengan hayat lagi akan datang. Apa nama ni? Lagi akan datang insya-Allah nak bahas bab hayat. Jadi Allah Ta'ala ni hidup dengan sifat perhidup yang ada pada zat Allah. Tak guna nyawa, tak guna ruh. Tak serupa kita guna nyawa, guna ruh. Lepas tu guna pernafasan susah. Kalau tak guna pernafasan susah ni, maka kita saat ni tu mati. Dan bertempat, Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Makhluk bertempat. Mustahil makhluk tak bertempat. Tunjuk mana makhluk tak bertempat. Semua makhluk bertempat. Sebab waktu hukum akal dah kata makhluk tu mesti bertempat. Tak terima makhluk tak bertempat. Dan bermasa, Allah Ta'ala tak bermasa. Allah Ta'ala tak dilingkungi oleh masa. Bila mula ada dia. Sekarang ni Allah Ta'ala ada. Tapi tak dilingkungi oleh masa. Kita ni dilingkungi oleh skup masa kita. Tuhan tak. Dan berubah. Tuhan tak berubah, kita berubah. Ada misal, kecil jadi besar. Hok hitam jadi putih. Rambut kita berubah dan berwarna seperti putih atau hitam. Itu mustahil berlaku Allah tu. Atau lainnya hadap belaka Tuhan. Daripada segala jenis yang baharu. Benda hak baharu ni tak berlaku Tuhan. Maka iaitu mustahil pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak begitu. Itu sesat sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hak ni lah hak banyak orang kitanya tergelincir. Apa? Sebab gaduh nak pergi duduk kilik kitab hak tebal-tebal. Tak si nak ngaji kitab hak nipis-nipis hak asah-asah dalam akidah. Lepas tu boleh pula tok guru hak jenis mengajar kat si juga. Nak tok guru mengajar jenis kat si. Kalau boleh tok guru hak mengajar betul tak apa, boleh tok guru hak mengajar kat si. Cukup sifat nak jadi tak betul, nak jadi sesat. Tu wal-iyazbillah, kita minta berlindunglah Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala daripada kita ni mendapatkan kefahaman yang salah dalam agama. Jadi Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tak serupa dengan mana-mana makhluk. Apa saja yang ada di makhluk tak serupa langsung di Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala dan qiyamuhu binafsih. Artinya berdiri ia Allah dengan sendirinya. Jadi berdiri dengan sendiri ni bukan ambil makna zahir. Lagu mana ambil makna zahir? Tuhan duduk, tiba-tiba dia bangun berdiri tanpa ada orang tolong. Bukan begitu. Tak. Kalau kita segera faham gak dah berdiri sendiri gak, maksudnya dulu duduk bangun tanpa orang tolong lah masuk berdiri sendiri. Bukan. Lepas tu makna berdiri dengan sendiri ni apa dia? Ada pun makna berdiri dengan sendiri nyonya Allah itu dua perkara. Ni kita ada dah duk mengajar dulu ni. Kitab Mata Imam Sanusi itu. Apa nama ni? Umbarahi. Dia banyak lagi lah Aqidatul Awam. Duk mengajar dah sebelum duduk baca dah sebelum pada ni. Qiyamuhu ta'ala binafsi la apa nama ni? Tidak berhajat kepada apa nama ni, la yahtaju ilal mahallin walal mukhassis. La yahtaju ilal mahallin, tak berhajat pada tempat, walal mukhassis, dia tak berhajat kepada orang yang jebuat dia. Ada ni. Tu qiyamuhu ta'ala binafsih lah. Tu kena mengaji ikut ilmu tauhid lah. Ada orang ngaji tafsir, apa orang ngaji tajwid dengan guna kitab tafsir. Tak ada. Ni orang ngaji tajwid dengan kitab tajwid lah.
Tapi ada saja guru-guru duk hura dalam mengajar tafsir tu, ajar sikit tajwidnya gini-gini. Tapi orang nak faham betul tajwid, dia kena ngaji kitab tajwid lah. Orang nak betul faham ilmu hadis, kena ngaji kitab hadis lah. Orang nak faham betul dalam ilmu fiqh, tasawuf, tauhid, usul fiqh dan sebagainya, tu kena pergi dalam kitab-kitab dia. Tak. Tafsir ni lebih umum, lebih besar. Banyak benda hak dia nak cara situ. Jangan buat mudah gitu dalam ilmu agama. Meta pandai Arab agak nak hura belaka semua ilmu. Dah. Kalau pandai Arab boleh hura semua ilmu, gak orang Arab gitu gak boleh jadi tok guru belaka. Tidak begitu. Jangan kita buat mudah dengan ilmu ni. Terutama ilmu berkaitan dengan akidah. Ada pun makna berdiri dengan sendirinya itu dua perkara. Pertama, tiada berkehendak kepada zat. La yahtaju ilal mukhassis. Artinya la yahtaju ilal mahallin, tak berhajat pada zat, yakni untuk menupai duduk. Artinya tempat. Zat di sini maksudnya tempat, bukan dia cipta, tempat. Kita ada sifat ni dia menupai pada zat. Jadi Allah Ta'ala ni bukan sifat, Allah Ta'ala ni zat. Sebab tu kita kena faham zat tu gapo, sifat tu gapo. Kalau tak boleh nak faham situ, lagu mana kita nak faham qiyamuhu ta'ala binafsih dah huraya yang lain. Artinya tempat ia berdiri, maksudnya Allah Ta'ala ni bukan sifat yang memerlukan kepada zat untuk nak tupai duduk. Apa? Sebab Allah ni zat, bukan sifat. Tu so. Kedua, tiada berkehendak kepada fa'il, orang je buat. Yang menjadikan dia Allah. Apa Tuhan tak berkehendak pada orang je buat? Dari kerana ilah dia panggil alasan. Jikalau ia Allah berkehendak Allah Ta'ala kepada zat, orang je buat dia, orang tempat nak menupai duduk, nescaya jadilah zat Allah Ta'ala itu sifat. Jadi dua alasan dengan dua saat ni. Pertama, Tuhan tak perlu pada zat untuk nak tupai duduk. Yang kedua, Tuhan tak perlu kepada orang fa'in je buat dia. Baik, alasan pertama, apa Tuhan tak memerlukan pada zat? Sebab kalau Allah Ta'ala memerlukan kepada zat, nescaya jadilah zat Allah Ta'ala tu sifat. Sebab yang menupai duduk pada zat ni sifat. Zat tak menupai duduk pada zat ni. Telefon ngapain? Dia tak menupai duduk. Dah. Zat ni tu dia bawa diri dia sendiri dah. Dan jika ia Allah sifat, tiada patut ia Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Kalau katalah, baik katalah zat Allah ni sifat. Kalau gitu tak ada sifat ma'ani dah lah. Sebab apa? Sebab sifat ia tak bersifat. Sifat ma'ani ni kudrah, iradah. Kalau Tuhan tu sifat, lagu mana dia nak bersifat? Contoh kita kata pedah pada lada. Pedah ada pada lada, bukan pedah ada pada merah. Sebab lada tu sifat, merah tu pun sifat. Sifat dia tak bersifat. Ni. Sifat ma'ani tak bersifat dengan sifat ma'ani. Dan maknawiyah, maknawiyah lagi-lagi lah dok juga. Kaunuhu tu. Jika tu sesat. Tu kalau tak kata Tuhan tu berhajat kepada nak menupai orang duduk. Jika berkehendak ia Allah kepada fa'il ni hok je buat, nescaya jadilah ia Allah baharu. Menafikan kidam dah lah. Dah dia berhajat orang je buat, tentulah dia baru jadi. Ada tarikh. Maka keduanya hak saat ni tu berhajat pada zat, berhajat pada orang je buat. Maka keduanya itu mustahil pada Allah Ta'ala. Tak boleh Tuhan itu bersifat dengan demikian itu sifat. Cukup dulu untuk hari ni. InsyaAllah kita sama pula pada petang esok. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.